Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan satu tajuk iaitu pengaruh ICT ke atas keseparuhan nasional. Sebelum itu, kita perlulah mengetahui apakah objektif kepada tajuk ini. ICT iaitu Information Communication Technology atau Teknologi Maklumat dan Komunikasi merupakan penggerak keseparuhan nasional di Malaysia. Contohnya, penggunaan ICT, penggunaan internet dan juga aplikasi digital di luar sana seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram. Oleh disebabkan tiada institusi di Malaysia yang menjaga serta mengawal perkembangan teknologi ini, semua pihak berperanan untuk sama-sama memahami etika dalam penggunaan ICT, mengetahui apakah hubungan manusia dan teknologi dan isu semasa yang berkaitan dengan ICT. Evolusi dan pengglobalan teknologi. Teknologi adalah faktor yang paling berpengaruh dalam cara kita hidup, bekerja dan berkomunikasi. Ini telah menjadi lebih jelas sejak 300 tahun yang lalu kerana penemuan teknologi seperti kereta api dan telegraf telah membawa kepada perubahan dramatik dan berkekalan dalam cara kita berinteraksi dengan dunia. Perkembangan dan perubahan teknologi menunjukkan kemajuan negara dan bangsa. Manusia hendaklah bersikap terbuka menerima pembaharuan dalam teknologi yang terus mengikut arus kemajuan teknologi supaya tak diibaratkan katak di bawah tempurung. Kita perlulah menitik beratkan serta menguasai bagi meningkatkan kompetensi dan kemahiran setara dengan arus pengglobalan teknologi. Pengglobalan teknologi sering dikaitkan dengan globalisasi kerana kemajuan teknologi yang merentas sempadan. Segala maklumat boleh diperoleh hanya di hujung jari. Evolusi dalam teknologi telah berlaku dengan giat dalam pelbagai bidang iaitu pertanian dan makanan seperti dapur arang dan dapur elektrik, pembinaan seperti pengimbasan laser, analisis data raya, pengangkutan seperti basikal dan kereta hybrid, teknologi maklumat seperti telegram dan telefon pintar, teknologi komunikasi dan media seperti Instagram dan Facebook, dan kecerdasan buatan iaitu AI seperti search engine Google dan Siri. Seterusnya, mari kita lihat evolusi ICT di Malaysia. Pada tahun 1970, bahagian pertama Rukun Negara 31 Ogos 1970 iaitu Kemerdekaan ke-13 Malaysia membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Pada tahun 1983, Dr. Muhammad Awanglah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal Universiti Malaya. Pada tahun 1989, bermula rangkaian komputer Malaysia, RANGCOM. Pada tahun 1991, jaring, Joint Advanced Integrated Networking, dilancarkan. Pada tahun 1996, pembangunan ICT MSC atau lebih dikenali Koridor Raya Multimedia bagi meletakkan Malaysia antara negara yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Memandangkan MSC dibangunkan di tempat yang baharu yang sebelum ini merupakan kawasan luar bandar, maka soal menggantikan infrastruktur telekomunikasi yang lama tidak timbul. Dengan ini, MSC dapat secara terus menggunakan teknologi terkini untuk perhubungan rangkaian. Keluasan kawasan MSC ialah 4,500 km persegi, bermula daripada Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dan berakhir hingga ke KLCC. Wilayah Persekutuan Putrajaya telah menjadi pusat pentadbiran kerajaan persekutuan baharu di mana konsep kerajaan elektronik diperkenalkan. Sebagai sebuah bandaraya bestari, Putrajaya akan menawarkan kemudahan keperkhidmatan telekomunikasi yang canggih dan sesuai dengan kedudukannya di dalam lingkungan Koridor Raya Multimedia MSC. Perkhidmatan telekomunikasi ini merangkumi perkhidmatan-perkhidmatan seperti telefon, pengaliran data, televisyen dan video kabel, sistem penyiaran radio dan televisyen kerajaan dan swasta, sistem kamera pengawasan, CCTV dan jaringan data khusus.
Hai dan selamat sejahtera semua. Saya Rushalini dan saya akan menjelaskan lebih tentang ICT sebagai alat dan sebagai sebuah beban. Pada era digital ini, ICT telah membina hubungan yang positif dengan manusia di mana ICT ini dianggap sebagai alat yang membantu setiap manusia dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Terdapat banyak faedah menggunakan ICT sebagai alat dan antaranya ialah ia dapat membantu mempercepatkan banyak urusan. Sebagai contoh, urusan pemindahan wang yang dilaksanakan atas talian atau lebih dikenali sebagai online banking yang memudahkan urusan serta tidak memerlukan seseorang untuk pergi ke bank untuk melakukannya. Selain itu, ICT turut dapat memudahkan serta meringankan beban kerja melalui pembangunan pelbagai jenis software dan aplikasi yang boleh didapati secara percuma ataupun berbayar. Seterusnya, ICT juga boleh menjadi sebagai salah satu alat komunikasi yang amat penting dalam kalangan masyarakat kini yang membantu kita berkomunikasi dengan orang yang berada jauh daripada kita. ICT ini juga dianggap sebagai salah sebuah beban atas beberapa sebab dan antaranya ialah ia boleh menjadi beban kepada orang yang tidak menguasai teknologi baharu dan dalam konteks ini kita selalunya merujuk kepada golongan warga emas. Selain itu, akibat teknologi yang tersedia pada bila-bila masa, tuntutan kerja sentiasa menyelubungi mereka dan juga membolehkan pemiutang seseorang senang menghubungi seseorang individu yang boleh mengundang tekanan. ICT turut menjadi beban kerana telah melahirkan cara hidup baru di mana ICT digunakan sebagai medium untuk melakukan aktiviti negatif seperti bully cyber, hate speech dan juga menjadikan sesetengah manusia itu sebagai mangsa scam kerana penggunaannya secara berleluasa. Tanpa disedari, ICT kini menjadi sebahagian daripada cara hidup kita. Penggunaan teknologi ini memainkan peranan yang sangat penting dan juga menyumbang kepada pembangunan negara kerana sering digunakan dalam proses tadbir urus negara. ICT seperti yang kita ketahui turut membantu dalam menguruskan urusan kewangan dan jual beli dalam masyarakat. Pelbagai bentuk aplikasi dan media sosial telah dibangunkan dalam beberapa tahun ini yang telah banyak menyumbang kepada kemunculan model perniagaan baharu. Industri Revolusi 4.0. Apa itu Industri Revolusi 4.0? Mengikut Profesor Madya Dr. Sawal Hamid Muhammad Ali yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Elektrik, Elektronik dan Kejuruteraan Sistem, Fakulti Kejuruteraan Alam Bina di Universiti Kebangsaan Malaysia, Industry Revolution 4.0 adalah mengenai sistem dan sistem cyber fizikal yang boleh menghubungkan dunia digital dengan sistem biologi seperti manusia melalui internet. Sistem fizikal di sini merujuk kepada perkongsian maklumat di antara satu mesin dengan mesin yang lain. Melalui Industry Revolution 4.0, manusia juga dikatakan mempunyai hubungan dua hala dengan peralatan elektronik diakibat wujudnya pelbagai teknologi AI seperti televisyen pintar, rumah pintar dan juga smart assistant. Revolusi ini juga melibatkan pelbagai lagi elemen seperti robotik pemprosesan awan, Internet of Things, cyber security, cetakan 3D dan banyak lagi. Kewujudan revolusi ini telah membawa kepada banyak kebaikan seperti peningkatan dari segi produktiviti dan hasil menambahkan kebergantungan terhadap tenaga kerja manusia yang berkemahiran tinggi, mengurangkan pembaziran dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kebaikan ini turut membawa beberapa cabaran terhadap sesebuah negara. Antara cabaran yang dihadapi adalah perbelanjaan negara perlu ditingkatkan untuk membawa masuk teknologi-teknologi baru. Kadar pengangguran turut berkemungkinan untuk bertambah kerana tenaga buruh ini diganti oleh mesin automatik ataupun dengan penggunaan robot. Bagi mengatasi cabaran ini, manusia sendiri yang perlu berubah. Masyarakat perlulah mengalami transformasi seiring dengan teknologi kini untuk menjadi penggerak kepada Industry Revolution 4.0. Antara cadangan yang bernas adalah pelajar-pelajar yang masih berada di sekolah rendah sudah boleh diperkenalkan dengan mata pelajaran berkaitan dengan teknologi sebagai salah satu persediaan untuk menambahkan lagi tenaga berkemahiran tinggi pada masa yang akan datang. Internet kini dijadikan sebagai medium komunikasi antara satu sama lain di dunia cyber. Namun, penggunaan ICT terutama di media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter sering dipandang remeh dan nilai komunikasi dalam dunia cyber semakin merosot. Oleh itu, terdapat 4 peraturan utama atau etika dan peradaban dalam penggunaan ICT yang boleh disenaraikan dan patut dipatuhi
dan diamalkan oleh pengguna ICT. Pertama sekali, pengguna perlu ingat komunikasi sesama manusia. Pengguna seharusnya menjaga percakapan sesama pengguna yang lain walaupun komunikasi itu adalah secara visual. Hal ini adalah kerana setiap pernyataan online yang dilakukan itu amat mudah untuk disalah tafsirkan apabila mimik muka dan nada suara tidak dapat digambarkan oleh pengguna lain. Seterusnya, pengguna perlu ikut piawai kelakuan online seperti kehidupan sebenar. Hak privasi dan maklumat peribadi hendaklah dipantau dan tidak disebarkan di dunia cyber. Sebagai contoh, tidak berkongsi IC number atau alamat di media sosial. Ketiga, ketahui di mana anda berada di dunia cyber. Adab internet berbeza dalam setiap platform. Pengguna seharusnya menyedari konteks yang dibincangkan dalam dunia cyber sebelum memberi pendapat secara online bagi mengelakkan salah faham dan ketidakselesaan dalam sesebuah komuniti. Contohnya, ruangan perbincangan Facebook berbeza dengan Twitter. Akhir sekali, pengguna perlu menghormati masa orang lain. Perbincangan atau pendapat yang dikemukakan dalam media sosial atau perbincangan dalam kumpulan WhatsApp dan MS Teams hendaklah merangkumi perkara yang relevan dan bukannya dengan perkara yang remeh atau tidak penting supaya tidak membazirkan waktu orang lain yang membacanya. Seterusnya adalah ICT sebagai tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Ini bermaksud ICT menjadi pengikat atau elemen yang penting bagi menyepadukan nasional tidak kira agama, budaya dan kaum di Malaysia ini. ICT perlu dipelajari dan dipupuk kerana ia merupakan ejen kesepaduan sosial terutama sekali pada abad ke-21 ini. Kita hendaklah mengaplikasikan ICT secara bijak dalam kehidupan seharian agar tidak membawa kepada kemerosotan kaum sejagat. Sebagai contohnya, melalui ICT, kita dapat mempelajari cara menyantuni pelbagai etnik yang berbeza dengan mempelajari dan menghormati cara hidup mereka. Hal ini secara tidak langsung dapat memupuk perpaduan antara kaum. ICT juga membolehkan kita mendalami cara dan adab menghormati orang yang tua dan orang yang muda. Di samping itu, ICT membolehkan kita menyampaikan nasihat dan perdebatan dengan cara yang betul dan sihat sihat agar tidak berlakunya perbalahan antara satu sama lain. Dengan adanya ICT, kita dapat bertutur dan berkongsi informasi tentang sesuatu isu antara satu sama lain yang tiada batasan dari segi masa dan jarak. ICT juga mengajar kita untuk menguruskan privasi diri dan cara menonjolkan diri dengan menggunakan saluran yang betul. Pengaplikasian ICT secara bijak dalam kehidupan seharian melahirkan individu yang bijak dan proaktif dari segi emosi dan mental. Oleh itu, kegunaan ICT perlulah dimanfaatkan secara bijak bagi mencapai kesepaduan sosial dan nasional. Seterusnya, isu semasa ICT. Terdapat 3 isu semasa yang akan kita bincangkan. Yang pertama, pembelajaran atas talian. Yang kedua, penipuan atas talian. Dan yang ketiga, pembelian atas talian. Antara isu untuk pembelajaran atas talian adalah tidak mempunyai rantaian internet atau peranti untuk mengikuti kelas secara atas talian. Para pengajar yang tidak memahami kesukaran pelajar yang tidak dapat mengikuti kelas atas talian. Pelajar yang mengambil kesempatan semasa kelas atas talian. Dan juga pelajar yang mengambil peluang untuk meniru semasa peperiksaan atas talian. Justru, moral dan etika belajar masih perlu diamalkan bagi menghormati ilmu yang disampaikan oleh guru atau pensyarah. Isu kedua adalah penipuan atas talian. Sebanyak 51,631 kes penipuan dalam talian dilaporkan di Malaysia antara tahun 2019 hingga tahun lepas. Ini melibatkan kerugian berjumlah 1.61 bilion ringgit Malaysia. Antara penipuan atas talian ataupun scam yang famous di Malaysia yang pertama adalah Big Pay Scam, iaitu scammer akan berlaku menjadi pekerja Big Pay dan meminta maklumat peribadi dan juga nombor OTP bagi tujuan menaiktarafkan kad mangsa scam. Scam yang kedua adalah scam social media. Scammer akan menyamar menjadi orang ataupun organisasi yang kita kenal melalui email, teks ataupun iklan dengan tujuan untuk mendapatkan maklumat peribadi kita.
Skam yang ketiga adalah skam perbankan atas talian, iaitu scammer akan mendapatkan log masuk akaun bank kita melalui link online banking yang palsu. Isu yang ketiga adalah pembelian atas talian, iaitu peniaga memalsukan identiti dan menjual barangan yang sama sekali tidak wujud di pasaran dengan cara menggunakan kaedah periklanan yang membuatkan pengguna tertipu, terutamanya apabila perihal yang dinyatakan tidak selari dengan barang yang diperolehi. Pengguna juga terpengaruh dan membeli berdasarkan bentuk luaran produk atau perkhidmatan seperti gambar, maklumat yang berkualiti, klip video dan sebagainya yang bukan gambaran sebenar produk. Selain itu, pengguna juga selalu mudah terpengaruh dengan tawaran harga murah, lalu tergesa-gesa melakukan pembelian dan tidak menyemak latar belakang peniaga serta tidak tahu mengenai hak dimiliki pengguna. Oleh itu, penipuan semestinya tidak akan berlaku jika semua pihak sentiasa menjaga moral dan etika dalam berurus niaga. Kesimpulannya, ICT sememangnya merupakan satu kemahiran yang penting bagi semua pihak pada masa kini, serta dengan perkembangan ICT banyak kemudahan yang telah diperoleh serta haruslah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, penggunaan ICT hendaklah dijaga serta dikawal kerana penggunaan tanpa mempertimbangkan kesan yang akan datang boleh membawa kepada keburukan dan penyalahgunaan. Oleh itu, semua pihak berperanan penting untuk mempelajari serta menghayati etika dalam penggunaan ICT supaya manfaatnya dapat digunakan oleh semua pihak. Akhir sekali, perkembangan ICT sememangnya dapat membantu negara kita menjadi negara yang lebih maju. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.